10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, selamat malam dan selamat menonton anugerah yang paling berprestij di tahun 2020. Anugerah malam ini. Ya, begitu gamat dan begitu meriah sekali suasana di anugerah ini. Begitu ramai. Ada yang tolak menolak, ada yang terpaksa dikeluarkan oleh Pak Gad ya. Dan di malam ini, di anugerah malam ini, saya adalah Syuk selaku hos anda. Baiklah, seperti biasa, anugerah malam ini di mana anugerah yang tidak mungkin anda dapat lihat di mana-mana anugerah lain yang terdapat di Malaysia. Di sini, kami mengiktiraf para selebriti yang kami rasa layak mempunyai kriteria-kriteria yang kami cari untuk menang anugerah yang paling rare yang kami ada. Jadi pada malam ini, siapa artis yang bakal berjalan di kapet merah anugerah malam ini? Jom kita saksikan sama-sama. Wow. Selamat datang Datuk Aaron Aziz ataupun lebih manja dikenali Malik Isbak. Malik Isbak. Sebelum tutup, boleh dapat gambar ya? Gambar Datuk di sini semuanya normal itu. Alright. Baik Tok, walaupun Datuk kita tahu kesemua anugerah di Malaysia memang muka Datuk sinonim. Tapi anugerah malam ini kami rasa sangat berbesar hati dengan kehadiran Datuk Aaron Aziz sendiri Tok. Terima kasih Syuk. So mungkin Datuk boleh kongsikan pakaian Datuk, jam tangan Datuk, gaya potongan rambut Datuk. Hari ini disponsor oleh siapa Tok? Ni baju ni ni sponsor oleh Lord Taylor. Lord Taylor. Sebab saya dah dekat 40 tahun dengan Lord Taylor. So daripada saya di hospital sampai sekarang dah besar, jadi beranak tu dapat sponsor. Maksudnya baju hospital pun Lord Taylor. Ya. Potongan rambut Datuk? Potongan saya potongan Sukati. Maksudnya Saya akan pergi kat barber tu, salon tu dia kata kau gunting lah apa cara kau nak. Wah. Sebab bila dah handsome apa pun handsome juga kan. Aduh. Terasa tina Tok sebenarnya. Baik Tok, malam ini spesialnya kita akan wujudkan satu anugerah yang memang kita rasa Datuk mungkin layak menerimanya ataupun mungkin ada pencapaian-pencapaian lain yang kuat. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, adakah Datuk akan bawa balik anugerah pada malam itu? Kalau nak ikutkan anugerah malam tu saya dah menang dan anugerah malam kemarin dah, tapi tak tahu lagi lah kalau anugerah malam ni. So kalau ada rezeki tu insya-Allah lah tak ke mana-mana. Ya. Baik, malam ini kita bakal saksikan siapakah
yang bakal memenangi anugerah selebriti paling mengundang. Kita sama-sama saksikan selepas ini dalam anugerah malam ini. Bertemu lagi dengan saya Syuk dalam anugerah malam ini. Dan kini saya berada di pentas utama anugerah malam ini, di mana di sini kita bakal saksikan siapakah selebriti yang bakal merangkul, membawa pulang trofi pada malam ini. Anugerah selebriti paling mengundang. Jangan tersilap, berbeza dengan anugerah selebriti paling mengandung. Itu kalau yang suka mengandung. Jadi jom kita sama-sama saksikan siapakah calon-calonnya bagi kategori anugerah paling mengundang. Bertemu lagi dengan saya Syuk dalam anugerah malam ini. Dan kini saya berada di pentas utama anugerah malam ini, di mana di sini kita bakal saksikan siapakah selebriti yang bakal merangkul, membawa pulang trofi menjadi rebutan semua selebriti di Malaysia. Baik, pada malam ini anugerah selebriti paling mengundang. Jangan tersilap, berbeza dengan anugerah selebriti paling mengandung. Itu kalau yang suka mengandung. Paling mengundang bermaksud kalau selebriti itu suka mengundang kebencian, mengundang kemarahan ataupun mengundang perasaan geram dalam diri kita. Jadi jom kita sama-sama saksikan siapakah calon-calonnya bagi kategori anugerah paling mengundang. Wow dan wow. Kalau kita lihat daripada segi calon-calonnya, kesemua artis yang tercalon, kesemuanya memang mengundang. Ada yang mengundang perasaan geram, ada yang mengundang perasaan benci, ada yang mengundang perasaan rindu sedalam ombak rindu. Baik, ingin saya tegaskan, di dalam anugerah malam ini, kami membuat keputusan secara berat sebelah. Jikalau artis itu ada talian saudara mara dengan kami, dia menang. Jikalau artis itu pernah belanja kami makan, dia menang. Dan undian kami lakukan secara bancian dari rumah ke rumah. Anda ada bakat, tak semestinya anda menang. Jadi pemenang bagi kategori anugerah selebriti paling mengundang jatuh kepada Dato' Aaron Aziz. Wow, terima kasih. Dah agak dah. Ucapan sekarang. Sini Dato'. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, terima kasih kepada isteri saya, terima kasih kepada anak-anak saya, terima kasih kepada staf-staf saya, terima kasih kepada pagat-pagat saya, terima kasih kepada asing yang pancitkan tayar-tayar artis lain sebab tu diorang tak datang, dan juga kepada asing juga yang selalu hack sistem artis-artis lain. Jadi diorang punya followers tu makin lama makin kurang. Dan juga saya punya sponsor yang tolong saya undi benda ni. Nanti macam biasalah. Betul, Dok. Ada bayar orang dalam. Ini cara dia. Baik, Dok. Terima kasih kepada sponsor saya. InsyaAllah anugerah ke malam minggu-minggu yang lain kita akan menang. Jangan risau, kita tapau, kita kasih potong semua. Tok, saya sebenarnya sangat kagum dengan keyakinan Datuk. Dapat kita nampak sebenarnya bila Datuk bawa mic daripada rumah. Yes, betul.
Ini sebab kita menjadi artis yang disiplin. Bila kita nak ke set, kita kena pastikan semuanya pasang siap. Bawa mic, bawa balas, bawa kino, bawa apa dia punya grip tu. Jadi boleh Datuk share sebenarnya bila Datuk bawa mic ke rumah, maksudnya Datuk memang dah dapat information yang Datuk akan menang malam ni. Pastilah, tak payahlah cakap. Tak biasalah tu. Baik Tok, kalau Datuk tengok tadi antara calon-calon artis selebriti yang lain, Datuk rasa ada tak pencabar yang mungkin boleh mencabar? Oh, jauh sekali lah saya rasa diorang. Apalah dia orang ni. Dah tahu filem Datuk meletup macam mana. Tok, saya minat gila gangster tu. Terima kasih. Memang saya skrip tu saya yang tulis sendiri. Gangster Datuk. Ya, cerita saya sebenarnya. Baik tu. Saya suka tu. Tok, cuma nak tanya sikit bila kita menang memang kita kena riak terus. Kena riak. Jadi kita kena menunjukkan yang kita happy. Kita betul-betul sanjung anugerah macam ginilah. Pandai Datuk bergurau. Tok, melalui bayaran payment Datuk selepas menang anugerah ni. Oh, payment itu masalahnya sebab LHDN dah hantar surat. Jadi saya sudah suruh penerbit tu bayar kat LHDN terus. Maksudnya Datuk Aaron Aziz selepas ini akan berlakon percuma duit payment terus ke LHDN. Baik, untuk kita ketahui lagi, jangan lupa bayar tax. Perasaan Datuk Aaron Aziz. Kita jumpa selepas ini dalam anugerah malam ini. Tahniah sekali lagi Datuk Aaron Aziz. Tok, saya ada sumbangkan juga sikit sebenarnya. Saya ada ingin mengundang perasaan nak muntah. Saya akan buatlah perkara-perkara yang boleh orang memuntahkan bila tengok diri saya lagi tu. Netizen tu dapat rasa watak yang kita membawa setiap hari di social media, di dalam penjara. Yang tengok drama-drama Datuk datangnya daripada kes-kes orang yang bercerai. Saya percaya Datuk Aaron Aziz mesti ramai yang macam post benda-benda dekat DM dekat IG. Yes, semua betul. mengundang. Jadi macam mana Datuk handle benda tu? Betul Tutuk. Kiranya lepas ni kalau kita jumpa mungkin saya kena panggil Tun Aaron Aziz. Yes, Tun. Kalau tak Tun, Katun pun boleh. Katun. Baik Tok. Gelaran pada Datuk untuk Datuk kejar. Baik, kembali lagi kita dalam anugerah malam ini bersama selebriti yang berjaya merangkul anugerah selebriti yang paling mengundang. Tahniah sekali lagi Datuk Aaron Aziz. Terima kasih. Sebab saya dengar banyaknya undian kepada Datuk datangnya daripada pembelian majalah Ujang. Okey, betul. Jadi dekat situ kita tahu ramai yang makcik-makcik semua menyokong Datuk. Kalau kita nampak masa Datuk lalu red carpet pun ramai yang histeria semua. Jadi pada Datuk sendiri memang rasanya mengundang apa tu? Saya selalu akan fikirkan tema yang pelbagai. Baik. So kalau hari ini saya rasa saya ingin mengundang perasaan nak muntah, saya akan buatlah perkara-perkara yang boleh orang memuntahkan bila tengok diri saya lagi tu. Sebab itu adalah salah satu tanggungjawab sebagai pelakon. Kita apa jualah kita buat, kita kena pastikan yang penonton tu ataupun netizen tu dapat rasa watak yang kita membawa setiap hari di social media, di dalam penjara, di dalam mahkamah, time cerai, apa benda. Maksudnya kebanyakan yang tengok drama-drama Datuk datangnya daripada kes-kes orang yang bercerai. Ya, betul. Orang-orang yang dah bercerai dan tak tahu macam mana nak bercinta, berkasih sayang sekali lagi. Saya sambil-sambil tu saya selit-selit lah. Betul biasa lah kan. Selit apa tu? Skandal. Ya, selebriti yang jujur dan telus. Ini yang kita cari. Sebab bila kita terus terang, orang pun tak nak post apa-apa. Betul tu. Bila kita berahsia, itu yang menjadikan blogger-blogger diorang post sebab dia ada satu rahsia, jadi dia nak bocorkan rahsia. Tapi kalau benda tu dah tak rahsia, buat apa orang post kan? Maksudnya kita kena create benda panas. Kita kena tunjukkan yang kita ni memang kaki skandal, kita ni memang kaki kontroversi, kita ni memang cari kemarahan orang, macam tu. Baik tu. Jadi bila sebut mengundang tu, saya percaya Datuk Aaron Aziz mesti ramai yang macam post benda-benda dekat DM dekat IG. Yes, betul. Mengundang. Jadi macam mana Datuk handle benda tu? Saya ada satu sistem yang saya baru-baru ni beli dari China. Baik tu. Di mana setiap komen yang orang tinggalkan dalam saya punya social media tu, saya boleh edit.
Saya boleh edit. Baik, jadi maksudnya bila ada komen yang tak elok Datuk edit out jadi okey. Dia macam auto correct. Kalau dia kata menyampahlah si dia ni. Menyampah tu saya auto correct. Suka sangatlah benda ni. Maksudnya semua benda-benda yang positif dia akan datang pada Datuk. Bila dia letak negatif, jadikan positif. Oh, baik. Itu cara dia. Itu macam kita nak bertahan dalam industri macam tu. Kita kena pandai menipu. Baik tu dan kalau saya boleh minta lah, saya nak belajar pada Boleh, Datuk. boleh. Saya teringin nak tahu macam mana Datuk sampai berjaya dalam filem. Setiap Datuk yang berlakon hit, lepas tu sehingga berjaya mendapat gelaran Datuk. Boleh Datuk share sikit dengan saya tu? Itu saya memang satu perkara yang saya rasa sangat terharu. Ialah kita kena buat baik pada semua orang. Tak kisahlah orang kaya ke, orang ada nama tak ada nama. So anugerah tu pun saya rasa sangat besar hati dan memang satu di antara bucket list saya lah. Dan untuk tahun ni saya mungkin nak try aim untuk Datuk Seri ke, Tan Sri ke ataupun Tun. Itulah antara saya punya matlamat dalam bucket list. Dan selain daripada tu, kita kena jugalah pandai. Kita kena pandai membodek. Itu antara ciri-ciri yang penting daripada seorang artis. Sangat penting. Sebab kalau kita tunjukkan yang kita ni tak berharga kepada orang-orang yang sanggup keluarkan dana, sanggup keluarkan investment untuk kita, orang rasa macam tapi kalau kita tunjukkan kita lebih hebat, orang tak nak sponsor. Betul Tutuk. Kiranya lepas ni kalau kita jumpa mungkin saya kena panggil Tun Aaron Aziz. Yes, Tun. Kalau tak Tun, Katun pun boleh. Katun. Betul. Gelaran pada Datuk untuk Datuk kejar. Sebab saya rasa mungkin dah tak penting untuk Datuk. Sebab baru-baru ni saya ada terbaca artikel yang mengatakan aset Datuk Aaron Aziz sudah mampu membeli sebuah negara. Yes. Sebab itulah bila kita pandai curi tulang dan kita pandai buat investment di masa yang the right time and the right moment. Okey, dan bila kita dah tahu tu seseorang tu dah nak move list, kita kena cepat-cepat sailang dia. Lepas tu kita dapatlah dia punya seperti apa, berita-berita palsu, berita-berita yang suka tingkah lah, kau nak post apa, tak kaya tapi nak berlagak kaya gitu. Berhutang orang tak nak cakap, tapi orang punya hutang kau tak bayar. Lepas tu tak bayar zakat, tak tahu nak menderma. Tapi saya tak sebab tahu tu kenapa kaya. Saya rasa macam tak bayar zakat, tak menderma, macam menekan sikit ke arah saya. Oh ya ke? Macam menekan. Oh lama. Tapi saya okey tu. Aku kena bayar tu. Betul, saya bayar tu. Cuma dah bayar, lepas tu kita claim dekat orang lain. Boleh. Ada cara dia. Ya Allah tu, tak sangka banyak benda saya belajar pada tu. Tok, kalau kita tahu antara filem yang sinonim dengan Datuk Aaron Aziz, betul. Of course, KL Gangster, Black Hawk Down. Jadi sebenarnya kami rindu melihat karakter Datuk Aaron Aziz yang begitu. Daripada impak maksimal dulu, bertatu. Tatu tu betul ke tu? Tatu tu of course tak betul lah. Kita sebagai pelakon, kita selebriti, kita kena tunjuk perkara yang positif kepada penonton-penonton yang lebih muda, yang belum matang lagi, yang suka buat benda-benda mengarut. Kita tak nak bagi satu mesej yang negatif. Baik tu. Tapi saya nak sebut balik pasal soalan berlakon filem ni, saya macam rasa dah malas sebab bajet kat tanah air ni memang tak cukup saya rasa. Sebab saya mungkin kalau ikutkan semalam dah ada 120 juta, potong isteri beli cincin 5.5 juta, tinggal 119 juta 500,000. Aset Datuk tu lah. So saya dah cukup kot. Saya rasa takkan berlakon dalam tu. Tak perlulah. Saya tak perlu nak berlakon cerita-cerita sekarang ni. Apa ada dalam cerita kat tanah air ni, apa lagi? Sifat macam ni yang kita nak. Apa lagi yang saya nak kerjakan? Saya tak dah dapat semuanya. Segalanya saya dapat dah. Datuk dah kalahkan semua sebenarnya. Baik Tok, jadi pada pandangan Datuk dalam industri, apa yang Datuk teringin lagi? Berlakon dah tak nak. Mengarah mungkin tidak lah kot Tok. Saya mungkin dari dulu ada cita-cita lah macam mana nak jadi seorang hakim. Wow. Satu sisi yang lain. Hakim. Sebab sekarang zaman sekarang ni orang suka menghukum. Baik. Menjatuh hukum sendiri. Betul. Saya nak rasa lah kalau kita diberi kuasa sebagai seorang hakim, kita boleh jatuh hukum. Baik. Saya nak tahulah apa kuasa saya seluas mana. Maksudnya kalau kita boleh menghukum mencuri
potong kepala dia. Tangan tu. Mencuri, potong tangan dia. Kejut saya. Kalau saya tak suka muka dia, potong telinga dia. Gitu. Baik, itu saya doakan semoga mungkin Datuk boleh capai apa yang Datuk nak. Kalau daripada segi perniagaan Datuk, kita pun tahu Datuk Aaron Aziz bukan saja dalam industri tapi berniaga pun berjaya, seorang usahawan. Yang terbaru ada bisnes apa, Dok? Terbaru-baru ni saya buat satu application di mana siap sedia lah sesiapa yang nak kahwin ke, nak cerai, nak ada boyfriend, semuanya boleh daftar dan kita buat online dating. Online dating. Tetapi Dok, hanya untuk umur 45 ke atas sahaja. dah tua. Tak apalah sebab saya risau tahu tak berapa ramai rumah orang tua-tua kat semua tu. Semua lonely. Tahu tak? Betul. Semua dah tak nak jaga mak bapak, semua tinggalkan semua lonely. Saya sokong. Jadi kebanyakan yang mana rasa diorang dah tak mampu jaga mak dan ayah, Yes. daftarkan ke online dating. Yes, bagi diorang masa, diorang pun tak panjang masa. Mungkin ada lagi 2-3 bulan, 2-3 tahun. Jadi diorang kasih diorang happy-happy balik lah. Betul. So yang 45 ni akan dipadankan dengan pasangan yang sama usia. Dia ikut kalau dia suka jadi pada orang yang taste lain-lain. Itu. Betul. So dia akan dipadankan ikut kesukaan dia lah. Betul. Baik tu, saya look forward benda ni. Mungkin lepas saya 45 saya akan daftar aplikasi. Jangan lupa. Baik Dok, kita kembali pada yang mengundang tu Dok. Ramai yang cakap Datuk Aaron Aziz mengundang perasaan geram di kalangan makcik-makcik, di kalangan para wanita. Jadi di rumah tu macam mana? Isteri Datuk sendiri macam mana bila Datuk Aaron Aziz keluar? Isteri saya dia dah lari dah benda-benda macam ni. Dia pada dia tak kisahlah kalau orang nak geram dengan saya pun. Tapi pada dia tak, kalau geram tu dari segi marahan dia tu dia okey. Tapi kalau geramnya macam nak cium, tu bahayalah. Geramnya macam comelnya, geramnya itu masalah sikit. Betul. Itu geram yang tak diundang. Itu kalau geram tu tak diundang, kita bawa balik rumah, kenalah dengan periuk kepala sekali-sekali. Periuk tu Yes, isteri saya sangat abusive. Jadi maksudnya Datuk dapat sifat gangster tu daripada rumah? Daripada isteri saya sebenarnya. Wow. Saya Kenapa tu? Saya sebenarnya banyak masalah domestik. Kongsikan tu di sini. Banyak masalah rumah tangga saya. Di sini kami cuba menyelami dan kami cuba memahami sisi Datuk Aaron. Kenapa tu? Apa yang berlaku tu? Saya harap isteri saya berubahlah sebab dia sangat dia panas barang. Saya takut sangat. Paling teruk Datuk pernah dipukul dengan kasut LV dia. Kasut LV dia yang bertumit tinggi. Mahal tu. 7 inci. Jadi semenjak pada itu Datuk dah tak beli kasut tinggi ke? Saya apa saja kasut dia nak beli saya kena belikan lah. Lain kali beli sleeper hotel tu. Kita tukar topik dulu tak? Saya takut ni live ke? Kita akan cuba edit out. Edit. Kita akan cuba edit out. Baik tu, apa-apa pun kita nak ucap sekali lagi tahniah. Terima kasih Syuk kepada Datuk Aaron Aziz merangkul anugerah selebriti paling mengundang. Dan sebenarnya Datuk, kami sempat bertanya kepada beberapa orang netizen pandangan diorang tentang bagaimana jikalau Datuk Aaron Aziz menang anugerah pada malam ni. Betul? Jadi jom kita lihat apakah perkataan yang diundang daripada mulut netizen tentang Datuk Aaron Aziz sendiri. Silakan roll with the up sound. Kenapa awak tak Aaron Aziz? Oh dia orang kata hero Malaya kan, dia sadar semua itu je lah pendapatnya. Sadar. Ya. Kalau kita bagi dia anugerah apa Aaron Aziz kita bagi anugerah? Aaron Aziz kita bagi artis paling tengok senarai tak banyak ni. Digerami. Okey, artis yang paling digerami. Adakah awak setuju Aaron Aziz artis paling digerami dekat Malaysia? Artis paling digerami Awak nak digerami? Boleh lah kot. Apa faktor-faktor menyebabkan dia digerami? Sebab dia macam macam sadar semua. So bila orang tengok macam macam tu. Okey, kalau awak ada peluang apa? Okey, that's a girl's opinion. Sebab ni kita tengok boys' opinion lah. Okey, kalau awak ada peluang untuk bercakap dengan Aaron Aziz, apa awak nak cakap? Saya akan cakap macam mana body boleh jadi besar macam tu. Okey, awak? Saya memang minat sangat Aaron Aziz dulu. Suka sangat tengok cerita dulu.
Sebab sekarang kuranglah nampak tengok dekat TV. Cakap terus terang, sekarang dia gemuk. Tak. So, saya suka sebab keluarga diorang happy sangat. Saya harap keluarga mereka terus kekal bahagia. Okey. Artis paling digerami. Tak, sebab saya lelaki, dia pun lelaki. So saya tak geram dengan dia. Apa nak geram? Terbukti awak lurus. Saya harap saya dapat tengok Era Aziz berlakon lagi. So dah lama tak nampak dia berlakon dekat filem-filem. So lebih kepada sekarang ada Shazzy Sam, ada Zul Arifin. So saya nak tengok mereka, kalau boleh Era Aziz tu kembali berlakon dalam filem-filem aksi. Okay. Saya sebenarnya, nama saya Izzah kan. Jadi ramai orang suka macam kait-kaitkan Izzah dengan Raziz. Jadi saya harap satu hari nanti lebih kurang lah. So saya sebenarnya suka tengok Raziz. Saya harapkan dengan badan yang macam tu saya nak tengok dia berlakon cerita-cerita yang aksi dengan pelakon-pelakon yang... Terus terang, awak tengok dia ke tengok badan dia? Saya tengok dia. Lakonan dia. Thank you, good luck with the campaign. Thank you, you've been such a nice sport. Thank you. Ada apa pesanan pada show? Pesanan pesanan Jangan poyo. jangan poyo lah. Abang Syuk, jangan poyo lah. Agak ada peluang lah untuk bercakap dengan Syuk. Apa nak dia perubahan perasaan nak bagi? Suka comel. Ya, memang comel. Tang mana yang Syuk comel ni? Tang pipi, tembam. Kalau akak dapat Syuk kau buat apa? Temu ramai dengan dia lah, berborak dengan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syuk. Jangan poyo sangat ya. Syuk, apa pendapat akak tentang Syuk? Saya pun minat dia. Saya suka dia. So far pada saya dia okey. Kelakar. Ada sisi-sisi yang akak tak suka. Sisi hitam dan gelap. Itu biasalah Luna. Kalau akak ada peluang untuk cakap dengan Syuk, ada message yang akak sampaikan. Untuk Abang Syuk, dia ucapkan selamat bahagia dan kalau boleh buat pengacara anugerah tu kan, lelaki best. Ramai yang cakap, bila jumpa Datuk Era Aziz, ada yang nak peluk, ada yang nak bawa balik rumah. Biasalah tu Syuk, biasa je nak. Jangan cakap bawa balik rumah. Bawa balik jumpa mak bapak. Itu. Sedangkan orang tahu saya dah berkahwin dan rumah tangga, mati-mati nak juga saya jumpa dengan mak saya. Mak, dunia ada standby poli. Di mana-mana saja poli, saya akan letak poli tu di tengah. Jadi nak peluk-peluk lah. Dia akan peluk poli tu. Tak, saya di sebelah sini, yang nak peluk sebelah sana. Jadi terhalang oleh poli. Jadi ada halal gap. Halal gap. Macam peminatnya Malaysia, tetapi halal gap. Kita kena sentiasa jaga batas kita. Jangan melampaui batas. Baik tu. Baik, terima kasih Datuk Era Aziz. Sekejap lagi kita ada satu permainan. Oh, saya suka permainan. Bermain dengan Datuk Era Aziz. Dan itu dia Datuk. Kalau kita tengok jawapan-jawapan yang diorang bagi pun mengundang. Mungkin Datuk kena tidur luar malam. Dah ada yang masih dah yang buat interview tadi minta payment. Dah siap, so saya dah transfer dah. Oh, patut. Dah boleh. Mengundang kebaikan je. Tok, ramai yang cakap bila jumpa Datuk Era Aziz, ada yang nak peluk, ada yang nak bawa balik rumah. Biasalah tu Syuk, biasa je nak. Jangan cakap bawa balik rumah. Bawa balik jumpa mak bapak. Itu. Sedangkan orang tahu saya dah berkahwin dan rumah tangga, mati-mati nak juga saya jumpa dengan mak saya. Mak, saya nak perkenalkan abang dengan mak saya. Saya nak perkenalkan mak dengan nenek saya. Banyak itu. Dia peluk-peluk pun sekarang ada nak peluk tu kita kena jaga batasan lah kan. So saya selalunya ada standby poli. Di mana-mana saja poli, saya akan letak poli tu di tengah. Jadi nak peluk-peluk lah. Dia akan peluk poli tu. Tak, saya di sebelah sini, yang nak peluk sebelah sana. Jadi terhalang oleh poli. Jadi ada halal gap. Halal gap. Macam biasalah. Walaupun Datuk Era Aziz menjadi kegilaan peminat-peminatnya di Malaysia, tetapi halal gap. Kita kena sentiasa jaga batas kita. Jangan melampaui batas. Baik tu. Baik, terima kasih Datuk Era Aziz. Sekejap lagi kita ada satu permainan. Oh, saya suka permainan. Bermain dengan Datuk Era Aziz. Saya harap Datuk
Sebab benda ni memang menguji tahap mana Dato' Eran Aziz. Kita jumpa lagi dalam Anugerah malam ini selepas iklan berbayar. Buatlah untuk kita naikkan diri kita dalam industri ni. Habis tu, saya nak tanya Dato', antara banyak-banyak karakter yang Dato' lakonkan, Ya. yang mana yang paling melekat lah bila orang jumpa Dato' Eran Aziz je memang inilah karakter. Paling susah bila saya watak Smeagol. Maksudnya dalam Lord of the Ring, Suara sama kan? itu Suara adalah sama kan? Dato' Eran Aziz. Ya Allah, satu kejayaan anak muda. Pada saya, anak yang separa muda. Ada love dengan dia tak boleh, pelakon ni tak boleh stereotype. Love terus. Dia kena boleh beraksi, boleh berjenaka, Multi-level maksudnya. boleh buat jenayah macam itu. Baik Tok, kalau macam tu Dato' dah bersedia? Yes. Baik. Kita ke mana sekarang? Kita ke pentas penentuan. Silakan. Macam mana? Tok, boleh-boleh nanti ajak saya datang rumah tu Boleh, tak ada apa-apa. Kita ada banyak yang kita boleh buatlah untuk kita naikkan diri kita dalam industri ni. Habis tu. Cepat naik. Best tu. Kembali lagi kita dalam Anugerah malam ini. Minta maaf Tok, baru 2 hari dia orang suruh jadi host. Oh ya? Oh, tak ada uji bakat dah? Tak ada uji bakat dah tu. Bayar juga tu. Baik, jikalau anda ingin melihat bagaimana Dato' Eran Aziz sendiri bermain dengan kita secara spontan, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Tapi sebelum tu Tok, saya nak tanya Dato', antara banyak-banyak karakter yang Dato' lakonkan, yang mana yang paling melekat lah bila orang jumpa Dato' Eran Aziz je memang inilah karakter. Paling susah bila saya watak Smeagol. Dato' pernah jadi Smeagol? Smeagol. Precious. Itu. Tapi saya tak bagi tahu orang. Wow, maksudnya dalam Lord of the Ring, Suara sama kan? Itu adalah Dato' Eran Aziz. Ya Allah, satu kejayaan anak muda. Pada saya, anak yang separa muda. Saya dah go the distance, cuma orang tak tahu lagi. Tapi watak-watak yang kalau filem-filem tempatan lah, macam KL Gangster, Ombak Rindu, Haris, dia ada love dengan dia tak boleh, pelakon ni tak boleh stereotype. Love terus. Dia kena boleh beraksi, boleh berjenaka, boleh buat jenayah macam itu. Boleh buat jenayah. Lakon ke jenayah? Yes, of course. Baik Tok, kali ni kita ada satu permainan Tok yang saya namakan Nasib Kaulah. Okey. Dalam balang ni ada gulungan beracun. Okey. Yang Dato' Eran Aziz kena pilih, dan saya bakal bacakan yang mana satu permainan yang Dato' akan buat. Password Wi-Fi adalah salah. Tok pilih yang ni Tok. Yang tu. Yang ni senang. Yang tu senang. Tak balik action macam tak okey. Tok tengoklah yang mana. Yang tu okey. Aku action macam komen ni yang mana tu? Okey. Okey. Alright Tok. Dato' akan lakukan semula scene dalam KL Gangster dan switch kepada scene Ombak Rindu. Wow. Dan menggunakan props yang ada. Terkejut Dato' memilih benda tu. Baik Tok, kalau macam tu Dato' dah bersedia? Yes. Baik. Kita ke mana sekarang? Kita ke pentas penentuan. Silakan. Macam mana? Baik Tok, di sini pentasnya. Dato' dah bersedia untuk berlakon? Dah sedia dah. Okey, apa permainan dia? Dato' cari apa Tok? Tak, permainan dia apa dulu? Okey Tok, permainannya mudah saja. Okay. Di mana Dato' kena melakonkan karakter Malik. Kalau selama ni kita tengok Malik hanya berada di dalam KL Gangster, kita tak pernah tahu macam mana situasi harian Malik. Kalau dia pergi beli ikan, mungkin takkanlah Malik tak beli ikan. Malik tengah lapar. Malik tengah lapar nak pergi beli ikan. Baik. Okey, tapi bila saya petik je jari, Dato' kena twist pula bawa karakter Encik Haris. Oh, switch. Oh, bila shoot gini saya switch terus. Sebab selama ni kita tengok Encik Haris romantik. Baik, okey, faham. Encik Haris beli ikan macam mana? Alright, baik. Okey, jadi mana prop dia? Ikan ni apa? Ada prop? Mana prop? Tu, saya prop dia. Sebab dia orang tak clear payment, budak prop. Oh, tak cukup bajet. Budak prop dah lari tu. Tak apa, boleh je. Okey, okey, kalau macam itu tangan je ni konon-konon ikan lah ni. Saya ikan lah. Kat meja tu. Ni ikan dia. Saya ikan. Saya ikan. Okay, lepas tu kat sini barang-barang lain lah. Barang-barang. Oh, saya macam meja lah. Okey, so saya enter Dato' enter. Enter 3, 2, 1, action. Buat lapar lah hari ni. Kau nak beli ikan? Mana ikan ni? Ini akan tak fresh lah. Mana? Lu ikan mana? Kau mau ikan-ikannya fresh? Ini ikan fresh. Ni berapa sekilo? Berapa sekilo? Meja ke wang saya tu?
Ini ikan tenggiri. Ikan tenggiri Lu sekilo. jangan main-main lah. Gua sudah janji sama gua itu King dia King sudah lapar tau. Kalau King lapar, gua tak boleh tolong lu tau. Betul tak? Sayang. You nak makan apa yang? Kalau you nak makan ikan, I sanggup masak untuk you, suap you, cuci pinggan mangkuk untuk you. Semua I berani. I sanggup sayang. Haris, Izzah jujur Haris. Izzah tak pernah macam ni dengan orang lain. Tak apa. Haris lelaki pertama yang menyentuh Izzah. Oh ya ke? Haris kena bertanggungjawab Haris. Baik. Kalau Haris tak nak, Izzah Izzah. terus terang Izzah nak. Baiklah Izzah. Saya akan nikah Izzah hari ini juga. Kita nikah kat Golok lah, apa lagi dekat Thailand. Itu juga tempatnya orang skandal-skandal kahwin-kahwin lebih dari satu kan. Apalah lagi-lagi apa. Banyak non sweet. Jom kita kahwin lah kat sana ataupun kat mana-mana je lah. Tak apa kita panggil mana-mana ustaz. Kita juga ustaz tu jadi Tok Kadi. Yes! Aduh. Susah lah, tak ada prop Terbaik ni. macam tu je tu. Macam tu je. Patutlah semua anugerah dia tapau. So dah memang terbukti Datuk Aaron Aziz adalah selebriti yang paling mengundang. Baik Tok, sekejap lagi kita ada benda hadiah istimewa untuk kita berikan kepada Datuk Aaron Aziz. Ada bajet beli hadiah. Untuk tak bayar gaji budak prop, beli hadiah dulu lah. Oh, okey. Ini bayar ansuran Bayar ansuran. Kita jumpa lagi dalam Anugerah Malam ini. Anugerah kami, sukati kami. Anugerah ni saya akan letaklah trofi ni bersama trofi-trofi lain saya yang sekarang dah penuh satu kontena rasanya. Upah orang untuk bayar datang lap trofi je. Oh maksudnya Datuk tak hargai pun trofi-trofi yang Datuk datang. Cuma kalau dia boleh datangkan kewangan. Hargai lah, tapi hargai dengan memori je lah. Saya saya ni tengah belajar memasak. Baik, Dok. Saya nak buat kantin. Kami ada satu lagi benda yang mungkin boleh menjadi pre-love Yes, Datuk Aaron Aziz. boleh. Apa dia? Dan kali ini saya namakan Kuah Waimi. Kuah Waimi. Silakan. Saya bawakan untuk Datuk squash ball. Ini? Yes. Bukan begitu main dia tu, bukan macam tu. Dia Hai. Kenapa Dok? Tak kalau Datuk tak ready lagi. Lambat lah. Nak cepat. Of course lah, cepat sikit lah. Kembali lagi kita dalam Anugerah malam ini. Sekian saja. Jumpa lagi episod minggu depan dalam Anugerah malam ini. Tak boleh tu, kena panjang sikit. Kena bawah tu. Datuk, kena bergerak sikit tu boleh tu. Yalah. Okey. Okey tu. Perancangan Datuk selepas dah menang Anugerah selebriti. Selepas saya menang anugerah ni, saya akan letaklah trofi ni bersama trofi-trofi lain saya yang sekarang dah penuh satu kontena rasanya. Bukan almari, kontena. Kontena dah. Saya simpan semua kat sana dan saya pastikan seminggu sekali ada orang lah dan yalah pastikan trofi-trofi ni nampak elok, nampak kilat, nampak bersih. Maksudnya Datuk akan upah orang untuk bayar datang lap trofi je. Yes, lepas tu saya akan buat garage sale pre-love item. Oh maksudnya Datuk tak hargai pun trofi-trofi yang Datuk datang. Cuma kalau dia boleh datangkan kewangan. Hargai lah, tapi hargai dengan memori je lah. Baik Tok. Kami ada satu lagi benda yang mungkin boleh menjadi pre-love Yes, Datuk Aaron Aziz. boleh. Apa dia? Dan kali ini saya namakan You Got What I Mean. You got what I mean? Silakan. Saya bawakan untuk Datuk squash ball. Ini? Yes. Datuk macam nak share something? Sebenarnya saya post di laman Facebook saya. Baik itu. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Aaron Aziz, selebriti Terima kasih paling kepada Anugerah mengundang AMI yang ke-18. Ya, betul Datuk. Ke-18. Terima kasih. Kita harap dapat berjumpa lagi Datuk selepas ini Datuk. Baik. Sekiranya anda ada selebriti yang anda rasa layak untuk menang di Anugerah malam ini, anda boleh bank inkan terus ke akaun number yang kami terakan di bawah. Yeah. Kerana segala bayaran akan kami take note dan kami akan pastikan artis pilihan anda untuk menang. Semoga kita jumpa lagi dalam episod akan datang bersama dengan anugerah yang baru serta selebriti yang baru di dalam Anugerah malam ini.